Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu teori yang diberi nama Uncertainty Reduction Theory atau dikenali sebagai teori pengurangan ketidakpastian. Pembentangan ini dijalankan untuk kelas ACCT 1083 Military Program D dan disediakan kepada Encik Syamsul Anwar bin Cik Mei Elahi Ismail. Nama saya Muhammad Syazmi bin Ahmad Sanusi, nombor metrik 281093 dalam jurusan Teknologi Media di UM. Teori ini akan dibentangkan melalui 4 bahagian, iaitu sejarah, perspektif, prinsip teori dan perhubungan konsep teori. Bahagian yang pertama akan menceritakan mengenai pengasas dan latar belakang penciptaan teori. Teori ini diasaskan oleh dua orang tokoh teori, iaitu Richard Calibris dan Charles Berger. Richard Calibris menerima Bachelor of Art dari Loyola University dan 2 darjat Master of Art dari Bradley University. Dia akhiri dengan PhD dari Northwestern University Cambridge. Manakala Charles Berger merupakan seorang Profesor Emeritus Amerika Komunikasi di University of California, Davis, Amerika Syarikat. Teori pengurangan ketidakpastian berarti pada asalnya dicipta untuk mengurangkan proses komunikasi yang berlaku apabila dua orang yang tidak dikenali berinteraksi. Charles Berger dan Richard Calibris 1975 memerhatikan bahawa apabila kita berinteraksi dengan orang yang tidak dikenali, kita akan mengalami ketidakpastian kerana kita tidak tahu apa yang diharapkan daripada perbualan tersebut. Maka mereka mendakwa bahawa semasa interaksi dijalankan, kita memperoleh maklumat yang dengan cepat akan mengurangkan ketidakpastian itu apabila proses perinteraksian itu berlaku. Untuk bahagian yang kedua, saya akan menerangkan mengenai perspektif yang terdapat dalam teori ini. Setelah melakukan pembacaan yang telah saya lakukan di internet dan juga pembacaan di jurnal, saya mendapati bahawa teori ini memegang perspektif interpretif. Kerana teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing yang terlibat. Maka secara tidak langsung teori ini menghala ke arah pendekatan interpretif kerana ianya digunakan untuk memahami bagaimana dan mengapa tingkah laku manusia itu berlaku di dalam dunia sosial. Kemudian pada bahagian ketiga, kita akan membincangkan mengenai prinsip teori. Di mana pada bahagian ini kita akan bercerita mengenai idea asal dan prinsip dalam teori. Untuk idea asal teori ini, ianya dicipta oleh dua orang tokoh teori, iaitu Charles Berger dan Richard Calibris pada tahun 1975. Mereka mengemukakan bahawa komunikasi merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian, terutama bagi orang-orang yang baru berkenalan dan yang belum saling kenal mengenali antara satu sama lain. Jadi mereka akan berbual sehingga ketidakpastian itu berkurang, maka akan mencipta suasana kondusif untuk mengembangkan lagi hubungan interpersonal. Teori ini juga disebutkan sebagai interaksi awal yang mengatakan bahawa ketika dua orang bertemu, fikiran mereka adalah untuk mengenali antara satu sama lain. Fokus mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau kegelisahan mengenai satu sama lain dalam hubungan mereka. Dalam teori ini, Charles Berger dan Richard Calibris akan memprediksi dan menjalankan hal-hal yang terjadi di awal perjumpaan. Maka daripada pemerhatian mereka telah mendapati bahawa terdapat dua konsep yang menyusun sub-proses utama dari teori pengurangan ketidakpastian ini, iaitu yang pertama prediksi, di mana ianya merupakan kemampuan untuk memperkirakan pilihan-pilihan yang ada bagi diri sendiri ataupun pandangan dalam satu perhubungan. Yang kedua pula adalah penjelasan, yang mana ianya merupakan kemampuan untuk menginterpretasi makna pilihan-pilihan yang berlaku. Untuk bahagian yang keempat, saya akan menceritakan mengenai perhubungan konsep teori yang akan menerangkan perhubungan konsep yang mencipta teori.
Jadi dalam teori pengurangan ketidakpastian ini terdapat 7 perhubungan konsep teori, iaitu yang pertama, keluaran lisan, yang mana apabila seseorang itu melebihkan perbualan untuk mengurangkan ketidakpastian. Yang kedua merupakan kehangatan non-verbal, yang mana seseorang itu menggunakan bahasa badan untuk mengurangkan ketidakpastian orang tersebut. Yang ketiga pula merupakan pencarian informasi, yang mana seseorang itu akan mencari lebih banyak informasi ataupun info untuk mengurangkan ketidakpastian. Yang keempat adalah pembukaan diri, di mana seseorang mendekatkan diri untuk membuang rasa ketidakpastian itu dengan seseorang yang lain. Yang kelima adalah respiratory, di mana satu pasangan yang sedang berbual sama-sama memberikan perkongsian semasa berbual. Sebagai contoh, satu pihak menceritakan mengenai sejarah kehidupan mereka dan satu lagi pihak juga perlu menceritakan mengenai sejarah kehidupan mereka. Yang keenam adalah kesamaan, di mana seseorang itu mencari kesamaan melalui keserasian yang akan dibina. Yang ketujuh adalah kesukaan, di mana sesebuah pasangan itu mencipta keselesaan antara mereka melalui kesukaan masing-masing. Jadi ini adalah 7 perhubungan konsep teori yang digunakan dalam teori pengurangan ketidakpastian. Sebagai kesimpulan, ketidakpastian timbul dari ketidakmampuan seseorang untuk memahami lingkungan dan situasi di sekitarnya sehingga menimbulkan sebuah tingkat kecemasan. Dan tingkat kecemasan yang tinggi menyebabkan ketidakpastian akan semakin meningkat. Oleh kerana itu, teori pengurangan ketidakpastian menggunakan komunikasi sebagai pengurangan ketidakpastian. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.